Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, sekejap. Okay, so insyaAllah kita sambung ke soalan seterusnya. Kalau dapat habis lagi baiklah. Sebab sebenarnya ada banyak juga bahan yang kita nak guna tapi kalau boleh tak naklah bahan yang sedia ada dekat awak tu tak terusik. Sebab sebelum ni cikgu ada bagi yang bahan Kelantan, lepas tu beberapa nota dan latihan siri 1 hingga 3. Kemudian dapat pula yang modul Sarawak ni. So sepatutnya dekat awak tu ada banyak bahan. Kalau boleh manfaatkanlah bahan tu, janganlah biar kosong, rugi kertas. Okay, so untuk seterusnya hari ni kita akan sambung soalan yang ke-9. Semalam dah sampai 8. Recording dia nanti cikgu akan send. Cikgu baru buka laptop ni. Okay, so kita tengok soalan yang melibatkan limit ataupun had. Ini di bawah tajuk pembezaan, differentiation. Okay, so bila ada had atau limit, biasanya dia punya trik kat sini ialah dia mengambil, dia sengaja ambil nombor ni, kalau perasan nombor ni 4 dan bawah ni pun nombor tu kalau kita tolak dengan 4 akan dapat 0. Kalau awak ganti directly, contohnya awak terus ganti, kalau maksudnya had n, yang ni anak panah 4 bermaksud dia menghampiri. Menghampiri ni, so senang kita anggap sahajalah dia itu nilainya 4. Menghampiri tu mungkin 3.9999, hampir. Tapi kita anggap sahaja 4. So bila awak anggap dia 4, kalau awak ganti terus 4 kuasa 2 tolak 16 bahagi 4 tolak 4, automatik nanti tak dapat jawapan lah. Sebabnya kita akan dapat 16 per kosong. 16 tolak 16 jadi 0 per kosong. So 0 per kosong ni sebenarnya tak valid lah untuk kita. So apa kita buat? Biasanya dia akan bagi dia bentuk kuadratik. Dia nak kita tukar, kena ada sedikit knowledge tentang A square minus B square equal A minus B A plus B. Okay, so kita minta awak tukarkan dia jadi had n menghampiri 4, n tolak 4, n tambah 4. So 16 tu adalah 4 kuasa 2. Okay, per n tolak 4. Okay, so seterusnya awak boleh terus gantikan. Berapa tadi 4 So ini mula-mula boleh potong lah ni. Janganlah awak ganti dulu, awak potong dulu. Yang ni dengan yang ini boleh potong. So yang tinggal hanyalah n tambah 4. So kita hanya gantikan 4 tambah 4, jawapannya 8. Okay, so soalan dia simple je. Cuma kalau pelajar yang tak biasa buat soalan ni memang dia tak dapat buat lah. Sebab dia mungkin dia akan dapat jawapan kosong atau infinity. Okay, so seterusnya soalan B dia. Awak kena tangkap satu term kat situ. Term dia adalah small change. Perubahan kecil. Perubahan kecil maksudnya delta. Kalau awak nampak perubahan kecil, keyword dia. Kalau small change, mesti ada dalam kepala awak delta apa. Dia sebut V, so awak pun delta V. Tapi kalau dia ada kata rate of change, lain rate. Kalau dia kata rate of change. Ini small change, rate of change ataupun dia kata kadar perubahan. Ni keyword kadar perubahan adalah D apa per DT. Mesti ada DT masa. Kadar tu berkait dengan masa. Kalau dia kata rate of change apa, kalau dia kata jari, so radius R. Ikut keperluan. Kalau dia kata isi padu, V, volume atau I. Okay, so untuk case ni kita ambil rate of, dia bagi small change. So small change ni in apa? In V. So perubahan dia daripada yang besar ke kecil. Kepada. Okay, so apa awak buat? Awak kena tolakkan dia. Okay. So untuk tolakkan dia, okay, kalau dia kata 4 kepada 4.01, awak tahu nilai ni nanti mesti positif.
Sebab 4.01 kena tolak dengan 4. Nilai yang seterusnya tu tolak dengan nilai yang sebelumnya. Okey, tapi sekarang ni dia kata daripada 2 kepada 1.99. So awak dah tahu mesti jawapan dia negatif. Sini tolak sini mesti akan dapat negatif. Okey, so kaedah dia yang pertama, awak buat sahaja soalan tu, apa yang dia bagi change tu tadi ialah delta X. Sebab dia kata X berubah. So delta X sama dengan 1.99 tolak 2. So kita akan dapat negatif 0.01. Okey, soalan minta delta V. Okey, so delta ni senang je. Awak tahu apa cerita yang ada? Hanyalah huruf V dengan X. Tengok V tadi. V sama dengan X square 3 tolak 2 per X. Bermaksud cerita awak hanya ada unknown dia. Ada V dengan huruf X sahaja. So delta V tu mesti over delta X. Okay, so mula-mula kita akan tulis macam ni. Dia hampir kepada dV per dx. Awak kena bezakan ni delta ni perubahan. Kalau dV per dx ni adalah pembezaan. Ni pembezaan. Differentiation ni pembezaan. Pembezaan tu yang dy dx tu. Yang ini adalah small change ataupun perubahan kecil. Perubahan kecil maksudnya kita boleh asingkan. Tengok yang ni delta V soalan. Delta V adalah soalan. Okey, delta X. Delta X ni kita dah dapat dah ni. Bermaksud dV dengan dx dia delta ni kita boleh asing jadi dua term. Maksudnya ni satu, ni satu. Tapi yang ini body dia satu sahaja. Tolong buat perbezaan sikit. dV dx ni tak boleh asingkan tinggalkan dV. Macam ni maksud cikgu. Tak boleh asingkan. Dia macam ni tak boleh. Dia tak boleh stand alone. Dia mesti ada pasangan dia per apa. Okey, tapi yang ni boleh. Awak boleh padam. Kemudian awak pindahkan dia ke sini. Dia akan jadi darab delta X. Yang ni boleh berpisah. Tapi ingat kalau dV, D tak boleh berpisah. Okey, penulisan pertama yang ini. So, untuk penulisan ni, tanda soal kat sini. So, yang ini mesti tahu, yang ini mesti tahu. Okey, so awak yang delta X ni dah ada dah, ni delta X. Tapi dV per dx ni macam belum pernah buat. Awak baru ada V, awak belum lagi buat pembezaan pada V. Okey, so biasa kita buatlah kat sebelah. dV per dx. Okey, mata awak dia ada dua. Satu, mata kita nampak U darab V. So, UV lah. Okey, maksudnya kita nampak ada bracket, sistem darab. Satu lagi kita expand bracket. Maksudnya darab masuk ke dalam. Okey, bila kita mesti nampak U darab V, bila bracket awak ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa yang sangat besar lah. Kuasa tu yang menyebabkan awak tak boleh nak buka bracket tu banyak kali. Tak boleh tu maksud cikgu bukan tak boleh usaha. Maksudnya kita membazir masa lah kalau kuasa 3. Takkan awak nak buka bracket tu sebanyak 3 kali. So guna kaedah U dengan V. Tapi untuk kes ni awak tengok bracket ni kuasa dia 1. Okay, so tak perlulah guna formula UV. Kita expand sahaja. Okay, sebelum buat pembezaan, kenalah expand dulu. So cikgu padam dulu ni, cikgu nak kembangkan dia dulu. Dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 2x. Okay, ni x kuasa 2 darab 2 per x. Potong, tinggal 1x kat sini. Sebab x kuasa 2 dengan x, potong tinggal x. Okay, so dah dapat barulah buat dV. Delta, kalau pembezaan, darab dengan tolak. So, yang ni darab. 3 darab 2, 6. 2 tolak 1, 1. Okay, 1 kena padam lah. Tak payah buat. Okay, tolak. Kalau 2x akan tinggal 2 sahaja. Sebab sini ada 1. 1 darab 2, 2. 1 tolak 1, 0. Kita tak tulis x kuasa 0. Sebab x kuasa 0, 1.
Okey, kemudian boleh terus gantikan bila X kita 2. So, X ni padam, gantikan dengan 2. Kenapa ambil X2? Kenapa tak ambil 1.99? Kita ambil nilai asal. Kita ambil yang asal, bukan yang berubah. Dia berubah ke 1.99. Tapi kita ambil yang asal. Okey, so dapatlah nilai dia. 12 tolak 2, 10. Apa yang 10? Kalau awak nak tarik kat tepi ni, dV per dx nilai dia 10. Okey. So sekarang cikgu, kita dah ada yang cikgu tanda right ni, dua-dua dah ada. Delta X dah ada negatif 0.01. dV per dx ialah 10. So awak akan masukkan dalam tapak ni, delta V, yang simbol ombak ni dah boleh tukar jadi sama dengan dV per dx 10 darab negatif 0.01. Okey, kalau ada pelajar yang tak nampak, cikgu tunjuk penulisan dia lah. Penulisan dia akan jadi macam ni. Yang ni cikgu dah pindahkan dia ke sini. Jadi darab. Okey, so cikgu masuk 10 darab negatif 0.01. Jadilah dia negatif 0.1. Apa nama dia? Perubahan kecil dalam V. Okey, so settle untuk soalan yang pertama untuk petang ni. Soalan 9 . Okey, so kita cuba tengok soalan seterusnya. Pengamiran ringkas. Pengamiran A ni ringkas lah kita panggil. Okey. Kenapa dia ringkas? Sebab diberi. Diberi ni macam bonus lah. Dia bagi, awak just simplify ataupun awak mesti use. Mesti guna apa yang dibagi. Tengok apa yang dia bagi. Dia bagi, kalau nampak sebiji macam ni, jawapan dia mesti 5. Kalau dia ada tambahan lain-lain number, awak kena ubah sikit pada nombor 5. Mungkin 5 darab 2, mungkin 5 bahagi 2. Okey, so tengok soalan. Soalan ada tambah kat tengah-tengah ni. So kita pertama sekali dapat soalan macam ni, awak cerakinkan dia. Okey, katakan kat sini ada 4, 1. Ada 3 HX tambah 2. Lepas tu dia bracketkan macam ni DX. So kita guna konsep apa? Yang pertama kita nak cerakinkan. Tambah ni kita nak bawa dia jauh sikit. Setiap satu pasangan dia mesti ada DX. So kita asingkan 2 tu kat tempat lain. Macam buka bracket . Tapi kena tulis simbol ni, pasangan dia macam ni. Ini package dia. Bracket buka, bracket penutup. Macam itu. So mesti ada penutup . Okay, so sini ada nombor 2. Kalau awak combine, jadi balik seperti atas soalan. Okay, so ada tak maklumat yang sebiji sama dengan diberi? Ada. Yang ni, yang cikgu highlight sahaja. Malangnya nombor 3 ni tak ada dekat diberi. Tapi awak dah belajar konsep. 3 ni sebenarnya boleh duduk kat sini. Boleh duduk kat luar. Boleh. Okay. So ibaratnya 3 duduk kat luar. So 3 darab dengan 5. Okay. Kamiran 1 hingga 4 bagi fungsi HX DX ialah 5. So 3 darab 5 dapat 15. Tambah. Okay. Yang kamiran 142 ni tak diberi. So awak kena kamirkan. Kamiran dia 2 akan jadi 2x. Beza . Tolong buat sedikit perbezaan antara pembezaan dan pengamiran. Kalau ini dy dx sama dengan 2. Tapi kalau dy dx sama dengan 2, kamirkan 2 akan dapat 2x kuasa 2x. 2x kuasa 1 per 1. Mana datang tiba-tiba 2 jadi ada 2x? Kena ada sedikit maklumat lah. 2 ni tadi kan pasangan dia sebenarnya 2x kuasa 0. Kamiran hukum dia adalah tambah dan bahagi. Pembezaan hukum dia darab dengan tolak. Okey, so yang ni kalau awak tambah 1, bahagi dengan 0 tambah 1, awak akan dapat 2x kuasa 1 per 1. Dalam maths yang cikgu padam ni, maksudnya tak perlu tulis. Sebab tu nanti awak tengok, kalau nombor 2, dia akan jadi 2x. Janganlah 2 tu tiba-tiba hilang terus. Itu pembezaan.
Pengamiran mesti tiba-tiba muncul X kat situ. Okay, tapi dia kamiran tentu. Okay, so awak kena letak bracket dekat sini. Okay, so masukkan 4 dengan 1. Okay, so jangan skip. Walaupun awak kata boleh ambil kalkulator dan tekan, kita nak cara kerja bahagian penggantian. Gantikan 4 sekali. Hubungan antara 2 ni, hubungan dia tolak. Tolak dengan 2 darab 1. Mula-mula gantikan limit atas. Lepas tu gantikan limit bawah. Okay, so kita boleh kira. Yang ni boleh kira terus. Jangan skip sebab yang ni biasanya ada K1. Ada satu markah pada penggantian. So awak jangan skip bahagian yang ada markah. Senang cerita jangan skip. Okay. So 15 tambahlah berapa yang awak dapat ni. 8 tolak 2, 6. 15 tambah 6 dapat 21. 21 adalah jawapan akhir dia. So ingat soalan ni soalan kategori mudah. Okay, so soalan B. Okay, soalan B ni macam serabut sebabnya dia ada banyak maklumat. Sini satu, sini satu. Okay, diberi 2 maklumat. Soalan dia kecil je. Cari yang ni sahaja. So mana nak datang HX? Okay, so awak main dengan kamiran ialah songsangan bagi pembezaan. Okay, ayat cikgu. Kamiran ialah songsangan bagi pembezaan. Songsangan, inverse. Sebelum ni cikgu pernah buat macam ni. Y kalau awak buat pembezaan, dia akan dapat dy dx. So senang, cikgu bagi y sama dengan 3x kuasa 2. Okay, so bila buat pembezaan dapatlah 6x. So macam mana kita nak dapat balik 3x kuasa 2? Kita kena buat kamiran 6x dx. Bila awak kamirkan 6x dx, awak akan dapat 6x kuasa 1 tambah 1 kuasa 2 per 2 tambah c. Okey, ni bila potong dapat 3. So dapat 3x kuasa 2 tambah c. Nama ni ialah y. Selepas kamirkan pembezaan akan dapat balik fungsi asal y. So bila soalan bagi kamiran, soalan bagi pembezaan, nak dapat persamaan lengkung, awak kena kamir. Integrate. Okay, so soalan ni sekarang dia kata kamirkan HX. Okay, HX ni duduk pada kawasan pembezaan. Ni HX awak. Okay, tapi ada nombor 2 pula kat sebelah dia. Adakah kita perlu buat dy dx? So isu dia kat situ. So mula-mula cikgu akan salin macam ni. Okay, cikgu akan salin y. Pergi ke depan dapat dy dx. Okay, so dy dx kita ialah 2hx. Okay, dan y kita ialah yang panjang tu. 2x kuasa 2 per x tambah 1. Okay, so guna inverse. Awak inversekan dia ke belakang. Maksudnya awak kamirkan 2hx dx. Sepatutnya kita dapat apa tadi? Kita dapat y. Kita dapat 2x kuasa 2 per x tambah 1. Okay, tambah c. Okay, tapi cerita soalan ni ada limit. Ada nombor 3 dengan 1. So, c dia cikgu akan buang. Sebab dia masih tak payah c lah kalau ada limit. Okay, sekarang ni. Okay, ada nombor 2. Bila ada nombor 2, bermaksud macam mana awak nak hilangkan 2 tu? Soalan bagian ni soalan. Soalan. Soalan dia yang ni. Tak ada 2. So, kita nak buang 2 ni, bukan boleh buang sesuka hati lah. So, macam mana nak buang dia? Kita pergi, pindahkan dia ke sini boleh tak? Boleh dengan syarat, 2 tu sebenarnya asalnya kat luar ni. 2 ni sebenarnya boleh padam macam ni. 2 ni awak boleh padam, letak kat luar. Itu ada konsep dia, teori dia. Selepas tu bila dia duduk kat luar, dia boleh padam pula, duduk kat sebelah sini.
Dia boleh main pindah-pindah sebab dia adalah sifir, nombor 2. 2 tu takkan dikamirkan. Yang dikamirkan adalah fungsi. Disebabkan soalan tak ada nombor 2, 2 tu awak keluarkan ke kiri. Lepas tu awak tengok sebelah kanan ada value, awak pindahkan ke sebelah kanan. Okay. So, kamirkan HX dapat yang ni. Kalau awak rasa confused, awak tengok sini. Bila awak kamir yang ni Kejap. Cikgu besarkan ini dulu. Okay, tadi kita dah pernah buat dah. Bila awak kamirkan 2, awak dapat 2X. Okay, sekarang bila awak kamirkan HX, awak dapat, dah ada jawapan dah. Dah ada jawapan. Ni adalah sama dengan ni jawapan. So, isu dia, perlu ke kamirkan setengah 2X per X tambah 1? Adakah perlu buat macam ni? Tak. Betul. Tak perlu. Sebab ini adalah jawapan. Dah ready dah jawapan. Bermaksud kita kamik, yang ni kan macam question mark. Kita pun tak tahu fungsi ni apa sebenarnya. Apa fungsi HX. Okay, so dia dah bagi tips kat situ. Kamirkan HX dapat jawapan setengah 2X kuasa 2 per X tambah 1. Apa kamiran yang dia nak? Nombornya 3 hingga 1. So kat sini awak hanya tambahkan sedikit bracket macam ni. Sama je dengan soalan A tadi, nampak tak kita ada buat benda ni? Sama sama. Okay, so fungsi kita ialah setengah tu jangan libatkan dengan pengiraan lagi. So cikgu letak square bracket tu next kepada setengah. Okay, so dalam satu bracket pertama, cikgu akan gantikan nombor 3. Okay, satu bracket. Lepas tu bracket kedua, tolak Cikgu akan gantikan nombor 1. 2 darab 1 kuasa 2 per 1 tambah 1, satu bracket. Okey, letak square bracket sebab kat luar ni ada 1 per 2 untuk semua dalam bracket ni. Okey, so tugas awak bolehlah kira satu-satu. Disebabkan nak setting calculator ni agak susah lah sebab atas bawah ada X. So kira je, 3 kuasa 2, 9 darab 2, 18 bahagi 4. Ataupun awak boleh ambil calculator kira yang ni, tolak dengan yang ni dapat berapa. Okay. So kalau kira nanti dapat 18. Siapa yang biasa buat careless untuk pengiraan, dia kena buat satu-satu pengiraan 18 dengan 18 per 4 ni kalau guna calculator awak akan dapat 9 per 2 Betul tak? Betul. Okay, so boleh masukkan. Yang ni boleh je nak kira guna calculator ataupun nak masuk. Tak payahlah darab-darab masuk macam ni tak nak. Kita boleh terus kira 9 per 2 tolak 1. Dapat jawapan darab 1 per 2. So cikgu dah bagi jawapan kat situ 7 per 4. 7 per 4 ni adalah pengamiran 1 hingga 3 bagi fungsi HX. Okay. So ingat yang ini sebenarnya langsung kita tak pakai konsep Y sama dengan U per V. dy dx. Kita langsung tak pakai rumus yang panjang tu tak pakai. Sebab kita guna konsep pergi depan, pergi belakang, songsangan. Songsangan. Kamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Bukannya songsangan yang ni. Ini fungsi lah. Ini kita kata dia tu kalau pergi belakang jadi kamir, pergi depan jadi pembezaan. Differentiation. Okay, so ingat yang ni kita tak pakai lah. Kalau siapa yang pakai ni boleh juga, cuma nanti dia akan jadi panjang. Panjang Lagi panjang daripada apa yang awak buat sekarang ni. Okay. Okay, soalan nombor 11. Baca walaupun nampak tak penting, baca je. Takut ada maklumat tertinggal. So, semi bulatan. Ni maklumat. Semi bulatan maksudnya sudut 180 darjah ataupun pi radian. Sudut penuh. Okay, pusat O. Dan kita nampak memang sini pusat dia. Okay, so baca questions dia. Dia kata length of arc BC. Panjang lengkok BC twice the radius of the semicircle. 2 kali jejari. Macam mana? Awak kena fokus mata awak dekat B ke C B ke C. Okay, mata kita nampak B ke C.
panjang lengkuk BC ialah, so S ni length of arc BC ialah 2 kali panjang jejari yang dia guna simbol R. So jangan guna J, guna R. Okay, so formula S ialah R theta. Disebabkan dia guna R, cikgu guna R lah. Okay, so kat sini kita akan ganti R theta sama dengan 2R. Awak jangan terus buat macam ni, salah. Sebab tengok apa theta yang kita pakai untuk soalan ni. Soalan ni dia tricky sikit lah. Sebab kat sini theta awak nak yang ni. Awak punya fokus yang ni. Tapi dia tak cakap sini theta. Kat sini yang dia kata theta. So sini, kalau sini theta 1, sini akan jadi theta yang kedua. Kalau sini nombornya 60, sini akan jadi 120. Sebab tadi kita kata maklumat kita 180 degree. Okay, so sekarang ni disebabkan awak punya mata, theta awak ni tak ada. So awak kena carilah macam mana nak cari theta ni. Dalam unit radian. Sebab huruf S, R theta ni radian. Kita cerita kita pasal radian, sudut. So, apa maksud pi radian? 3.142 radian. Awak kena tahu 180 bersamaan pi dan pi bersamaan 3.142. Kadang-kadang soalan bagilah kat sini tengok Kadang-kadang dia bagi. Kadang-kadang tak bagi. Tapi awak boleh tahulah pi tu berapa. Kalau awak tekan kalkulator, kat kalkulator awak ada pi kan? In case lama ada tahu terlupa. Shift, pi. Dia bagi macam ni, awak kena bunda lah. 3.1415 maksudnya 3.142. Kalau lah terlupa. Kalau tak terlupa tak ada masalah. Okay, so macam mana nak dapatkan sudut ni tadi? Cikgu kata ni 60. Ni 120. So macam mana awak dapat 120? Awak akan kata 80 tok theta. ataupun pi tolak theta. Pi ni boleh padam, ganti dengan 3.142. Okay, so dekat mana nak ganti? Dekat theta ni. So R bracket 3.142 tolak theta bersamaan 2R. So R tu radius, sama je panjang dia. Actually R dengan R ni dah mati dah sebenarnya Okay, tapi awak tak payah potong kat situ. Sebab situ ada markah, jangan hapuskan kat situ Okay, so kita kata dia dah mati, tinggallah 3.142 tolak theta sama dengan 2. Kalau boleh janganlah darab masuk pula. Ni, ada pelajar kita nanti dia akan buat macam ni. Ni darab sini, ni darab sini. Sebab tu nanti cara kerja dia jadi complicated. Mata awak sepatutnya kalau satu level, sini ada R, lepas tu ada sama dengan ada R, boleh mati. Kalau satu level, tapi sini ada pecahan, 1/R, sini ada R. Tak boleh mati. Naik atas jadi R kuasa 2. Ni mati. Beza. Jangan satu level awak kata dia mati pula. Kalau satu level pecahan, dia tak mati sebab dia duduk level lain. Seorang tingkat 1, seorang tingkat 2. Lain-lain. Kalau duduk rumah flat tu, tak sama level, tak boleh gang lah. Tak boleh gang Okay, so untuk kes ni awak gunalah macam mana awak kira. Cikgu memang letak theta tu kat situ. Tapi ni ada negatif. Sebenarnya mata cikgu dah pindahkan theta tu ke sebelah kanan. So cikgu akan ambil kalkulator kira macam mana? 2 tolak 3 ke 3 tolak 2? 3 tolak 2. 3 yang tolak dengan 2. So jawapan awak akan tinggal 1.142 lah kan? 142. Jangan lupa tulis radian. Tulis radian. Sebab dia kata cari nilai theta dalam radian. Okay, settle untuk sudut. Macam tak sangka walaupun tak ada nombor, rupanya ada sudut. Awak tengok dekat gambar ni satu nombor pun tak ada tapi dapat sudut. Berdasarkan maklumat tu maklumat S sama R theta sama dengan 2R. Okay, yang kedua luas sektor BOC jika jejari 6. Okay, baru ada nombor. Dia kata nak luas sektor yang ni BOC jika jejari 6. So sudut tadi automatik kita dah tahu dah sudut dia 1.142. Ini kita kata kacang lah, senang sebab semua maklumat dah cukup. So luas sama dengan setengah
J kuasa 2 theta. Untuk kes ni tak kisahnya J ke R ke. Okay, actually kalau kat sini bahasa Inggeris dia A lah, area. Awak tulis formula ni tak apa lagi sebab tak ada markah pun. Contoh sini awak tertulis J ke tak ada markah Tapi untuk kes ni sini mungkin ada markah. Kalau boleh guna huruf R. Okay, so setengah darab 6 kuasa 2 darab sudut. Okay, so betul tak sudut dia tu tadi 1.142? Betul. Salah kan? Kena tolak je. Kita jangan terpengaruh pula. Yang kita dapat tadi tu sebenarnya yang kita dapat theta ni untuk sini 1.142. Ni yang nama dia theta. Yang ini kena buat macam mana? Ambil balik yang tadi. 3.142 tolak 1.142. 3.142 tolak 1.142. Kat sini mungkin ada kecuaian lah kalau kita tak perasan. Dia sengaja bagi theta tu bukan pada soalan yang dia nak. Okay, so kita akan dapat kat sini setengah darab 6 kuasa 2 darab 3 tolak ni. Kalau awak tolak pada gambar rajah pun boleh, dapat 2. So, akhirnya dapatlah jawapan 36. Okay, dapat 36 36 ni dia kata luas dalam sentimeter kuasa 2. So, bagi unit dia sentimeter kuasa 2. Okay. Ini adalah soalan sukatan membulat. Okay, soalan macam ni kita kata sederhana Walaupun orang nampak macam senang. Actually dia sederhana sebabnya kalau pelajar tak dapat buat yang ni dan tak dapat fikirkan tentang 3.142 tolak theta, memang dia dah tak boleh buat soalan seterusnya. Okay. Soalan ke-12. Yang nampak pelik ni sebenarnya theta Mungkin kalkulator dia punya komputer dia ni tak dapat buat theta dengan baik. Okay, so kat sini kalau nampak soalan macam ni, awak kena terus tengok form rumus. Rumus ni sin theta cos theta Tengok rumus. Awak ada banyak rumus kat sini. Okay, so kat sini. Yang dibagi tadi sin theta cos theta. Soalan dia ni Cikgu fokuskan mata cikgu dekat sini je. Cikgu tak tengok nombor 4 ni. Cikgu tengok sin theta cos theta. Okay, so rumus dia tadi kat sini ada sin theta cos theta. Biarlah tak sama. A tu theta lah A ni boleh berubah. A ni sudut. Theta, A, B, C, D semua boleh. Okay, tapi kat sini tengok ada nombor 2. So sekiranya awak berminat nak guna rumus sin theta cos theta ni sama dengan sin 2A. 2 ni mesti wujud dalam persamaan kita. Okay, sebab tu dia sengaja bagi nombor 4. Sebab 4 ni ada sifir 2 darab 2, 4. Okay, so kita punya fokus, kita nak sin theta cos theta. Kita nak 2 sin theta cos theta. So 2 ni letak kat luar. Okay, soalan ni tak mengubah maksud. Maksudnya sebiji dengan soalan. 4 sin theta cos theta sama je dengan 2 darab 2 sin theta cos theta. Okay, so awak dah tahu dah tadi kalau nampak 2 sin theta cos theta, dia adalah 2 sin apa tadi? 2 sin 2 theta. Ni. Tengok balik. Takut ada yang tak perasan. Siapa ada rumus, pegang rumus ni. Oh, sin 2 theta. Oops. Sin 2 theta nama dia. Okay, nama dia sin 2 theta. Okay ni. Yang cikgu highlight ni, nama dia yang ini. So, jangan lupakan nombor 2 kat depan ni. Ada sini, turunkan dia 2. Okay, so sama dengan 1. Okay, so bila awak dapat macam ni, awak tengok soalan nak apa? Selesaikan, solve. Bila solve, lepas tu dia bagi pula dia nak sudut tu di antara 0 hingga 360. So, kita kena buat apa? Kita cuba pindahkan dulu 2 tu. Kita tak nak ada 2 kat depan. So, 1/2. 1/2 boleh juga tulis 0.5. Salah satu So, cikgu ambil 0.5. Okay. So, bila awak kata 2 theta, bermaksud sini awak dah pindahkan dia ke sana. Awak kena kata dia adalah shift sin.
Okey, tapi jangan tulis shift sin. Penulisan adalah sin negatif 1, 0.5. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat berapa sudut dia? 30. Tekan 30 ke 7? 30. 30 takut ada yang tak tahu tekan. Tekan shift. Tekan sin. Nampak dia akan keluar sin negatif 1. Bracket tak payah pun tak apa 0.5. Okey, 30 ni adalah sudut rujukan. 30 degree. Kat sini kan ada beberapa pengetahuan asas. Yang pertama, semasa awak dapat sahaja nombor macam ni, awak mesti tahu dia berada pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Okey, kenapa dia ada sukuan pertama dan kedua? Sebab dia positif. 0.5 positif. So awak kena ada pengetahuan 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu ada lagi sikit yang kita kena hafal tu yang add sugar to coffee. All positif pada sukuan pertama, all positif. Sampai dekat sukuan kedua, sign sahaja positif. Sampai sukuan ketiga, hanya tangent positif. Dan sampai sukuan keempat, cos sahaja positif. So sekarang 0.5 dekat sini. Cikgu ambil 1 dengan 2 sebab perkataan depan ni perkataan dia sin. Okay, so 1 dan 2. Tapi, ada tapi lagi. Awak tengok pula kat sini ada nombor 2. Sepatutnya theta tu seorang je. Theta, sin theta. Sekarang sin 2 theta. So 2 round. 2 round, so cikgu akan tambah round dia yang kedua. 1, 2. Okay, ni first round. Yang ini second round. So awak kena pusing 2 kali. Okay, untuk first round, 30 ni adalah sukuan pertama. Macam mana dengan sukuan kedua? Ni semua 2 theta. Jangan kata theta kena 30 bahagi 2, 15. Tak nak. Okay, biar dulu. 2 theta sama dengan 30. 2 theta untuk sukuan kedua ialah, sukuan kedua maksudnya macam ni. 180 tak 30. Sukuan kedua, betul. Sukuan kedua yang ni. Kita ambil yang hijau. So 180 tolak 30, 150. Okey, 2 theta untuk sukuan yang pertama, second round. Okey, mungkin awak tak nampak. Dia tadi dah 1 round. Dia stop pula dekat sukuan ni. Dah 1 round, dah lengkap. Dia pusing, dia stop dekat sukuan pertama. So ni nombornya 30. So mestilah 1 round penuh. 360. 360. Tambah 30. 360 dah penuh. Pergi sampai sukuan pertama, tambah 30. So 390 degree. Nak dapat sukuan kedua untuk second round. Okey, pusing dulu 1 round. Lepas tu pergi sampai sukuan kedua. Okey, stop. Okey, yang 1 round penuh ni 360. Okey, yang ini berapa? 150. Kan? Maksudnya 360 tambah 150. So berapa? 500 40. 10 kot. 510. Betul. Okay, so selepas dapat 4 yang kita nak tu, kita senaraikan balik. 2 theta sama dengan 30, 150, 390, 510. Okay, dan last kali theta. Okay, barulah kecilkan kat sini Kau boleh jangan kecilkan awal. Nanti kelangkap serabut dia punya maklumat tu tak tersusun. Okay, ni berapa ni? 195 ke 85? 95. 195 Okay. Kemudian yang ni 3255 So ini dia punya keyword dia mesti sebaris. Tulis sebaris, tulis nama dia. Janganlah awak tulis cincai-cincai, tak nak. Dia mesti nanti kita nak tanda memang kita akan cari betul, 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 betul baru boleh bagi N1. 4 ni baru N1. Tapi kalau awak punya kat sini, semua betul, dia tak boleh bagi markah N sebab ni belum
takrif. Awak tak takrif pun ni sebagai jawapan. Ini macam mungkin awak conteng. So jawapan kita disusun sebaris. Awak declare sudut yang sepatutnya ialah 15, 75 dan seterusnya. Okay. Itu antara tips dia lah untuk cara jawab soalan trigo. Soft. Okay, soalan seterusnya, soalan 12B. Dia kata sin A sama dengan P. Kalau nampak macam ni, nampak P ke Q ke, maksudnya nak segitiga lah ni. Sekejap ya. Okay, awak baca dulu. Mungkin ada yang dah buat. Okay, so nampak macam ni biasanya kita fokus sudut ni sudut dekat mana. Obtuse ni sukuan yang keberapa? 1, 2 ke 3? Obtuse. Sukuan ke? Siapa tahu? 180 kan? Kedua. Kalau sukuan pertama kita panggil sudut apa? Tirus Macam ni. Oops. Tirus kan? Okay, kalau macam ni sudut awak, ni sukuan pertama kita panggil tirus. Acute angle. Okay, tapi kalau dia dah pergi ke tempat yang kedua macam ni, dah besar, kita panggil dia cakah. Yang ni dah dekat sukuan kedua, cakah ni obtuse. Dia boleh lagi pergi sampai sudut dekat sukuan ketiga, dia stop sini. Dah sampai dekat ketiga, yang ni kita panggil reflect. Sudut reflect. 3 dengan 4 ni reflect. Dia pergi kat sukuan yang keempat, sama nama dia reflect juga. Okay, so obtuse bermaksud kita mesti lukis segitiga pada sukuan yang kedua. Segitiga mesti macam ni. Kita tak nak segitiga tu macam ni. Tak nak. Segitiga awak mesti dekat yang cikgu ajar itu yang kupu-kupu tu. Segitiga awak mesti bentuk macam ni. Kalau nak sukuan pertama yang ini, kalau nak sukuan kedua yang ini, ketiga dia terbalik macam ni, keempat pun terbalik macam ni. So untuk kes yang sekarang, kita nak sukuan tu pada sukuan kedua. So awak pun lukislah segitiga pada sukuan kedua, fokus dia. Sini sudut dia nama A. Dia kata sin, awak belajar sin adalah soh. Soh tu opposite per hypotenuse. Okay, awak bandingkan dengan yang dibagi sin sama dengan P. Sin A sama dengan P. Maksudnya P per 1. Opposite P, hypotenuse 1. So, opposite P, hypotenuse 1. Terus cari yang bawah ni. Yang bawah ni berapa? Terus cari. Guna teorem. Kalau guna teorem, yang hypotenuse ni yang paling panjang. So, yang lain ni pendek. So, kena tolak. 1 kuasa 2 tolak P kuasa 2. Boleh tak cikgu tulis 1 ni 1 kuasa 2? Tak. Satu je. Tak perlu tulis 1. Okay, sebab apa kita tulis? Sebab kemungkinan nanti soalan tanya tangent, cos. Okay, so awak kena ingat tadi, kalau kat sini sin sahaja positif. Okay, so soalan dia nak cos 2A. Soalan nak cos 2A. Okay, tengok formula ada tak cos 2A. Kalau awak pegang formula, okay. Okay, cos 2A. Ada 3 formula yang boleh diambil. Mana-manalah. Katakan mana yang awak rasa paling senang ni. Ini berdasarkan analisis awak. 1, 2, 3. Yang mana? Pertama, kedua, ketiga. 3. Yang ketiga. Sebab? Ada sign. Betul. Sebab sign ni dah pernah diberi. Soalan kan dah bagi. Dia kata kalau sign A dapat P. Kalau sin kuasa 2A maksudnya P kuasa 2. Ini maksudnya sin darab sin. Maksudnya P darab P. Kita ambil lah ini. Kalau awak pakai yang cos, satu hal awak kena takrif pula. Cos adalah cah. Adjacent per hypotenuse. So kita ambil sin. Yang ni pun sama, ada cos. Ada sin tak apa. Ada cos ni yang susah sikit. Okay, so cikgu akan pindahkan formula ni ke kertas soalan. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Cara dia, awak dapat soalan tu, awak pilih, awak tulis 1 tolak 2 sin kuasa 2A.
Hati-hati kalau soalan guna A, awak pun guna A. Dekat rumus memang tulis A. Tapi kadang-kadang soalan perangkap lah dia tulis B, awak tulis A. So salah nanti kalau takrif. Okay, so 1 tolak 2 P kuasa 2. Dah siap lah. 1 markah je lah agaknya. Okay. So yang kedua, tangent 180 tolak A. Yang ni soalan dia B1. Okay, B2 cikgu buat bawah ni sebab nak refer gambar. Okay, B1. Okay, B2 tangent 180 tolak A. Okay, tangent 180 tolak A. So macam mana? Adakah awak nak guna formula yang panjang tu? Adakah awak nak guna yang formula yang ni? Ada formula tangent tambah tolak ni. Ha ni. Ni kan ada. Adakah kita nak guna yang ni tak nak tambah? Kita nak fokus tolak. So atas akan jadi tambah. Bawah akan jadi tolak. So macam ni Dia ada dua Satu awak guna ni. Yang cikgu merah tu yang kita nak Okay, tangent 180 tolak A adalah tangent 180 tambah tangent A. Adakah kita nak guna yang ni? Ataupun kita ada cara lain? Ada. Cara dia ada dalam matematik awak So cikgu tunjuk balik maths. Okay, tengok maths ni kita pernah belajar tentang tangent-tangent ni. Sekejap cikgu cari sikit. Ni. Okay, pada sukuan yang kedua, sebenarnya ni logik lah. Kalau awak dah biasa, awak faham konsep, awak boleh buat logik je. Okay, tangent theta pada sukuan kedua ialah negatif alpha. So apa dia tu? Okay, ataupun cikgu padam yang tangent alpha ni, cikgu nak yang ni. Okay, pada sukuan kedua, tangent 180 tolak theta. Okay, so dia akan jadi negatif tangent alpha. Sebab awak ingat segitiga awak tadi dekat sukuan kedua. Segitiga awak tadi macam ni dekat sini. Segitiga awak. Dan awak tahu sini P, sini 1 tolak P kuasa 2. Set. Okay, sekarang ni kalau tangent yang ini, dia bukan nak tangent A, dia nak tangent yang ini. Dia nak yang 180 tolak A. Okay, so awak kena guna yang inilah. Yang ni. Okay. So, kenapa dia negatif? Kenapa tangent Sukuan dekat kedua. sebab sukuan kedua tangent negatif. Okay, so jawapan kita nanti, jawapan kita okay, so jawapan kita dia bersamaan dengan negatif tangent A. Okay, kenapa cikgu letak negatif tangent A? Sebab kalau tangent, boleh tangkap tak ini? Kalau tangent A sama dengan negatif tangent Allah. Okay. Boleh nampak tak kenapa cikgu letak negatif tu kat sini? Cikgu pindah Boleh? Sebab soalan kat sini tak ada negatif kan? Soalan ni tak ada negatif tapi kita nak pakai konsep ni. So negatif pindahkan ke negatif tangent A. Okay. So negatif ni biar saja. Awak baca soalan tu. Tangent A awak berapa? Tangent A ialah, tangent adalah TOA, TOA. Opposite dia P. Adjacent dia ialah 1 tolak
P kuasa 2 dan dia berada pada sukuan yang keberapa? Yang kedua ni dia negatif. Okay, so negatif bertemu negatif akan jadi positif. So jawapan akhir kita positif lah. Okay, jawapan akhir kita positif kat situ. Sebab kita kena pegang yang formula asal ni. Formula asal sepatutnya tangent A. Kalau tangent A dia ialah negatif tangent 180 tolak A. Soalan sekarang tak ada negatif ni. So awak pindahkan ke sebelah kiri. Okey, dan bacaan tangent awak daripada gambar rajah, tangent awak bernilai negatif juga. So negatif dengan negatif akan jadi positif. Okey, itu reason kenapa dia positif lah. Okey. Soalan yang ke berapa tadi? Ke-12. Sekarang ke-4. Sikit-sikit. Soalan bahagian B. Okey, soalan ni soalan panjang lah. Kau tengok markah dia dah jadi 8. Dan soalan ni kemungkinan awak kena baca betul-betul, takut dia berkait-kait. Maksudnya kalau nombor 1 salah, adakah nombor 2 tak boleh jawab, 3 tak boleh jawab, B tak boleh jawab. Okey, so yang mula-mula awak tengok soalan B ada perkataan hence. Seterusnya, soalan seterusnya ni bergantung kepada soalan sebelumnya. Kalau yang ni salah, nanti yang ini pun salah. So nak tak nak kalau boleh biarkan yang A betul, baru B boleh jadi betul. Sebab apa? Soalan B nanti ada yang ni. GX ni datang daripada soalan ni. GX ni datang daripada soalan 2. Okey. So apa kita buat? Fahamkan gambar rajah yang mungkin pelajar yang tak rajin study bab fungsi, dia rasa confused lah. Apa benda semua maksud ni. Pertama tengok anak panah pergi ke depan semua. Fungsi kat atas tu adalah fungsi yang menghubungkan 1 dan 1. So ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama namanya F. Fungsi yang kedua akan jadi GFX. Okey, sebab apa? Sebab dalam penulisan fungsi, yang ini jalan dulu. Yang ini jalan kemudian atau jalan kemudian ya. Tak tahu nak kata apa ni. Kalau yang ni jalan yang pertama, yang ni jalan yang kedua. Tengok gambar. Siapa yang jalan dulu? F. So F mesti dekat bahagian hujung. Okey, lepas tu baru G jalan. Okey, letak G. Kalau ada H, letak pula H kat depan sekali. Okey, dan seterusnya. Pelajar kita dia nampak F dengan G, dia pun tulis FG. Okey, salah. Okey, yang pertama bacaan yang kita boleh buat. Sekali tengok je graf, arrow diagram, awak mesti kata, okey, nampak Fx. Yang ni maksudnya cikgu tak baca soalan lagi. Cikgu tengok gambar dan keluarkan maklumat. Okey, lepas tu cikgu nampak cikgu nampak Gx. Cikgu tak tahu berapa. Sebab yang dia bagi ni bukan X. Ni adalah 2X tambah 3. So cikgu tak boleh kata Gx tu 6X tambah 4. Salah. 6X tambah 4 ni adalah fungsi daripada depan sampai hujung. So, cikgu akan kata G bagi X. Sorry. Kalau nak kata, cikgu akan kata macam ni. G bagi 2X tambah 3 ialah 6X tambah 4. Okey. So awak tahu tak yang G 2X tambah 4? Ya Allah. Okey. Ni 2X tambah 3 ni nama dia F. So cikgu boleh padam tak benda ni? Cikgu tulis dia sebagai F G. Yang 2X tambah 3 ni sebenarnya F. So inilah sebenarnya. Okey, so sebenarnya kita ada 2 maklumat. Dengan 2 maklumat ni kita boleh jawab apa-apa soalan yang diberi. Okey, yang pertama soalan dia, cari in term of X, function that maps set B to set A. Set B to set A. Okey, B kepada A. Anak panah dah terbalik. Ni bukan vektor. Ni anak panah ni maksudnya untuk fungsi. Kalau nama atas ni F, nama bawah ni inverse.
Okay, so inverse. Okay, so kita akan buat macam mana? Kita dah takrifkan tadi kat sini. Kita dah takrif. Kita tulis balik fx equal to x plus 3. So let tu kalau nak tulis pun tak apa. Kalau tak cikgu akan terus tulis. Okay, cikgu akan terus let dia sebagai y. Kalau nak inverse, kita let dia sebagai y dan fokus kita nak huruf x. Kalau nak x bermaksud awak kena pindahkan yang lain, y minus 3 over 2. Okay, sampai awak berjaya dapat x ni single, awak terus tulis jawapan awak. F inverse x equal, okay, y ni tukar jadi janganlah biarkan dia dalam y. Sebab x, fungsi x mestilah sebelah kanan tu fungsi dia x juga. Okay, katakan tulisan awak besar termasuk ke question 2 punya jawapan, padam, tulis kat bawah sikit. Tak ada masalah Okay, labelkan soalan 2. Soalan 2 dia nak gx. Kan tadi cikgu kata masa cikgu tak baca soalan, cikgu dah keluarkan dua maklumat ni. Masa cikgu keluarkan dua maklumat ni tak ada pun gx. Yang ada fx, yang ada gfx. So gx tu akan pakai fungsi yang ini. Sebab kat sini je yang ada huruf G. Ini adalah yang nak menyumbangkan jawapan G. So kita akan pakai formula G, F. Okay, kalau kata awak nak G, maksudnya awak kena tambah G songsang. Kenapa awak tambah? Sebab bila awak tambah G songsang lawan dengan G1, dia akan mati. Kalau mati tinggal apa? Tinggal F. F. Salah. salah. Bukan F songsang kau. Tu nak uji awak lah tu. Sebenarnya cikgu yang salah. Okey, kejap. Ada adik dia. Okey, kalau kita nak G, kita ada macam ni. Tak boleh padam pula ni. Okey dah. Kita nak yang ni. So ni kita tak nak. So kita boleh tambah F songsang. Tapi tak nak lah tulis macam ni. Kita tulis rapat-rapat. X tu letak kat hujung. Madam dia pun dah tak load dah. Okay, so cara tulis dia, cikgu tulis kat bawah lah. So G, F, G, F, kenapa pula ni? Okay. G, F, lepas tu F songsang X. X ni tadi tulislah dia dekat ujung. Apa rasional kita tambah F songsang? Sebab kita nak matikan si phase 1 dengan negatif 1 akan jadi kuasa kosong. F darab F negatif 1 akan dapat F kosong. F kosong ni 1. So kalau ada G kat depan ni, dia akan jadi G. Dia akan G darab 1, G. So dia akan G lah, dia tinggal G. So tercapailah niat kita nak dapatkan G ni. Okay, so apa cikgu buat kat sebelah sini? Gx ialah G, F, F songsang X. Yang GF ni jangan pecahkan. Ini kita anggap satu fungsi. Yang ni kita anggap satu fungsi. So ada dua fungsi saja. Awak nampak macam 3 nampak macam GFF. Sebenarnya dua fungsi sahaja. Okay, so GF ni tulis dulu. Okay, F songsang ni berkait dengan jawapan tadi. Kalau jawapan ni salah, nanti kat sini penggantian kita kira salah lah. Okay, so sekarang X tolak 3/2 ni mesti masuk dalam fungsi yang ini. Bukan masuk dekat F. Masuk dekat GF. GF ni datang dari mana? Yang kita dah declare awal-awal tadi. Okay, GF dia ialah 6X tambah 4. Okay, GX adalah 6X tambah 4. Kita nak masuk kat mana? Kita nak masuk kat sini. So, cara tulis dia kena ni lah. Sekejap. Cara tulis dia kena bracket . So, ingat kita akan tulis 6X tambah 4. So, sini masukkan yang kita dapat tadi. X tolak 3/2. Okay, bolehlah simplify dulu 2 dengan 6. Tapi kalau macam biasalah cikgu ingatkan jangan potong-potong dekat penulisan ni sebab situ ada markah tu. Okay, awak elakkan potong dekat situ. Awak potong dalam kepala lah. Okay, 6 dengan 2 baki dia 3. 3 darab X
3x. 3 darab negatif 3, negatif 9. Pecahan dah tak ada Okey, tambah 4. So jadilah jawapan akhir kita 3x tolak 5. Siapa nama dia kat sini? Gx. Okey, nama dia adalah Gx. Okey, boleh follow tu? Boleh ke? Okey, dan soalan yang terakhir, soalan 3. Soalan 3 ada lagi. Soalan 3. Okey, soalan 3. Dia kata cari G, F, songsang, X. Okey, nampak soalan ni berkait. Kalau G tak dapat, tak boleh buat. Okey, ni senang je lah. Ni fungsi gubahan. G, F, songsang tadi dah tahu dah. X tolak 3/2. Masuk dalam G yang kita dapat tadi. 3x tolak 5. Masukkan. Kalau awak katalah masa SPM tu awak dapat ataupun tak dapat, awak cuba reka jugalah fungsi yang G ni. Awak buatlah apa-apa asalkan dapat nama G, masukkan juga. Biasa ada Ada follow markah through ni markah. ke? Adalah markah kesian kat situ. Maka sebab kalau tidak dia memerangkap lah. Kalau daripada first tak dapat tadi, katakan songsang ni dah salah. Katakan ni tersalah tulis sikit x tambah 3/2. Ambillah ni salah, bawah salah. So macam tak adil lah. So supaya adil dia akan bagi markah berekor ni. Ada ekor ni maksudnya dapat markah follow. Markah tak penuh lah. Okay, so kira kat sini akan jadi 3x tolak 9/2 tolak 5. Macam ni salah lah. Kita tak nak jawapan macam ni. So awak cubalah modifykan jawapan tu jadi berapa. Biasanya cikgu akan buat macam ni lah. 5 darab 2, 10. So 3x tolak 9 tolak 10. Semua per 2. So jadilah 3x tolak 19/2. Ni apa nama dia? G, F, songsang, X. Okay, soalan ni soalan nombor 3. So soalan B belum buat lagi. Soalan B dia akan kata lakarkan. Okay, untuk lakaran melibatkan modulus. Soalan B. Okay, lakaran melibatkan modulus. Dan dia mengambil balik fungsi yang daripada soalan tadi, Gx. Kalau dia ambil fungsi fx, confirm semua orang akan betul lah. Tapi dia ambil Gx sebab dia tahu Gx tu soalan. Kalau pelajar salah dekat Gx, nanti kat sini mungkin dia akan salah lah soalan B. Okay. So cara dia pertama tengok modulus ni sebenarnya kita boleh je buat terus tapi dia biasanya akan bagi limit. Dia akan bagi limit x tu nak daripada berapa hingga berapa. Untuk kes ni dia nak ada number negatif. Dia nak ada number positif. Okay, so biasanya boleh buat jadual ringkas. Kalau nak buat jadual semua nombor yang ada di antara negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kita kata sedikit membazir masa lah. Okay, sebab awak tahu graf modulus mesti macam ni. Graf dia mesti sentuh paksi X, kemudian naik balik, mesti bentuk V. So yang penting kita tahu kat sini berapa, kat sini berapa, kat hujung ni berapa, dan yang hujung sekali berapa. Okay, ada 4 nombor yang kita nak. Sini X, sini GX. Kalau tulis Y pun tak ada masalah. Katakan awak nak tulis Y. Okay, mula-mula mestilah ambil nombor yang paling hujung ni. Nombor negatif 2. Lepas tu awak nak nombor yang kat sini. Nombor kat sini ni senang je. Awak punya GX tadi. GX ialah berapa tadi? X tambah 5 ke? 3X tolak 5. 3x tolak 5. Okay, sebenarnya kalau awak kira nanti awak akan tahulah berapa. Ataupun awak tahu tak kat sini siapa yang kosong? X kosong ke Y kosong? X X kosong. kosong. So bila X kosong, Y awak berapa? Negatif 5 kan? Negatif 5 bawah. Ni negatif 5. Tapi kenapa dia kat atas? Mungkin kat atas, mungkin kat Kat bawah, atas. tak mungkin. Modulus semua kat atas. Sebab negatif 5 ni akan dimoduluskan dia. So dia akan jadi positif 5. So sini dah tahu dah positif 5. Sini pula siapa yang kosong? Y. Okay, X ada value, Y kosong. Okay, so cikgu akan ajar kira. Yang pertama hujung dengan hujung. Ni tadi nombor 1. Lepas tu tadi kita nak X kosong.
Lepas tu kita nak Y kosong. Dia macam pelik sikit lah. Tengok yang kosong cikgu letak tu Yang pertama ambil limit hujung. Satu lah. Sorry, yang ni 3. Yang pertama ambil limit paling hujung dengan limit paling hujung. So daripada pengiraan ni cikgu hanya kira 2. Lepas tu cikgu nak tahu pintasan Y, cikgu akan ambil kosong ni. Cikgu akan pilih kosong. Negatif 1 cikgu tak kira. Dan cikgu nak pintasan X, cikgu kena ambil Y kosong. Okey, untuk negatif 2, 0, 3 semua boleh kira manual. Ataupun nak guna kalkulator tapi letak modulus. Modulus ni tak ada dekat kalkulator. So 3 darab negatif 2 tolak 5. Yang ni tak payah tunjuk cara kerja pun tak apa. Tapi awak conteng je lah kat kertas-kertas awak kat bahagian mana-mana. Negatif 6 tolak 5 negatif 11. Moduluskan dia keluar sebagai positif. Okey, so jawapan kita kat sini 11 positif. Kosong tadi dapat 5. 3 tadi dapat apa? 3. Kalau 3 darab 3 tolak 5. 4. Dapat modulus 4. So dapat positif 4 juga. Okey, macam mana dengan kosong? Kosong tu cara dia tadi ialah Gx sama dengan 3x tolak 5. Yang kosong ini yang kosong. Gx ni y. So awak kena kata kosong. Okey, so x kita berapa? 5/3. 3. Okey, so sini 5/3. Actually kita nak buat anggaran je sebab kita takut dia punya value tadi mungkin negatif 5/3. Kalau negatif 5/3, graf awak kat sini. Untuk kes sekarang dia positif. Paksi X boleh negatif. Paksi Y yang tak boleh negatif. So ada kemungkinan dia boleh dapat negatif 5/3. Okey. So macam mana lukisan kita? Macam yang cikgu draft ni lah. Okay, ambil pembaris. Ambil pembaris. Awak kena tahu paksi Y ni tak ada negatif. So boleh je hapuskan kawasan negatif. Okey, tadi awak boleh buat anggaran lah kalau sini kosong, negatif 1, negatif 2 kat sini. Okey, katakan 1, 2, 3 kat sini. Okey, so kat sini tadi panjang dia 11. Kita tak payahlah buat skala 2, 4, 6, 8, 10, 11 Kita hanya buat anggaran sahaja. Biasanya kita akan ambil pembaris. Awak anggar dulu 5/3 tadi sebenarnya berapa? 5/3. Adakah nilai dia 1.6. Hampir dengan 2. Sini 2. Sorry, sini 2, sini 1.6. Lebih kurang lah. Janganlah tak logik sangat. Okay, so sini nombor 2 tadi. Sekejap. Okay, stop sini. Sebab tu sebenarnya cikgu tak suka letak nombor dulu kat paksi tu. Katakan maksud cikgu tak suka letak nombor ni. Nombor ni jangan letak lagi pun tak apa. Awak garis dulu kemudian awak buat putus-putus. Okay, dia kena sini awak label negatif 2. Okay, sini label 3. Sini boleh je nak label. Kalau tak nak pun tak apa. Tapi biasa kita label. Sini nombornya 5. So, disebabkan 11 tu ke atas lagi. Panjangkan sikit garisan tu. Paksi tu kena pakai pembaris lah. Tadi cikgu dah tergaris. So, cikgu tarik je lah. Okay, kat sini pun bagi tahu berapa tadi 11. Okay, so dah siap lah. Sini letak X. Sini letak GX. Nak nampak cantik lagi tulislah GX sama dengan modulus 3X tolak 5. So package awak lengkap lah, graf ni lengkap. Kita kata lengkap. So dia kata nak julat. Julat bagi paksi Y. Ni paksi Y. Paksi Y kita julat dia nombor apa paling besar, nombor apa paling kecil yang graf kita sentuh. Graf kita sentuh 5 paling dengan besar. 11. Paling kecil nombor apa? 5. 5. Tak boleh. Kita tengok bawah ni. Kat bawah ni. Y dia berapa? Paling besar 11. Paling, ya Allah. 11 kat sini lah. Paling besar 11. Paling kecil kosong. Kosong. Dia tak ada. Bukan Boleh tangkap tak garis kosong? cikgu. Ini ingat tak koordinat dia sebenarnya 5/3 dengan kosong kan? Kosong ni Y kan? Sebenarnya dia tak nampak tapi dia kosong. Kita jangan ternampak yang ni sebab ini yang paling rendah nilai Y dia. Tak semestinya dia sentuh kat sini Dia sentuh mana-mana part CX tu dikira Y kosong lah. So careless dia mungkin kat sini lah. Dia belajar akan buat banyak bersih sini.
Okay. So biasanya state dia punya apa? Awak berjaya tulis julat 1 markah, graf tu 2 markah. Table tu biasanya macam tak ada markah. Biasa kita tengok semua nombor tu pada apa kita panggil? Pada graf. So graf awak jangan kosong, mesti ada nombor negatif 2. Apa nombor yang cikgu tulis ni semua kena tulis. Sebab ini nombor untuk dapatkan punca graf awak ni betul ke salah. Kalau awak tak tulis nombor 3 bermaksud mungkin cikgu anggap awak kira sampai 2 je julat. Kalau awak tulis 3, nombor 2 tak nampak pun dia dah termasuk dalam graf. Okay, so soalan seterusnya. Sempat tak sikit ke? 14, 15. Sempat. Sempat saja dia. Okay. Okay, ini memang kalau panjang sangat Tapi kena ada kemahiran completing the square. Okay, first nampak soalan kuadratik biasa. Tapi dia minta dalam completing the square lah, dalam bentuk completing the square. Okay, so ini nampak ada kuasa 2, lepas tu ada tambah apa-apa. Maksudnya mesti buat CTS. Completing the square. Okay. So tugas kita yang pertama, pastikan huruf ni, yang pertama sekali ni mesti positif 1. So nak tak nak semua kena bahagi 3 lah. Bahagi 3. Okay, step yang pertama. Fx sama dengan 3. Tapi kita tak nak bahagi macam hilangkan 3. 3 bahagi 3 1. Tak nak. Sebab sebelah sini ada nama Fx. Kat sini bukannya nama dia kosong. Kalau sini kosong, 3 ni hilang lah. Tinggal lah X kuasa 2. Tapi disebabkan sini ada Fx. Takkan awak nak tulis per 3. Awak tak nak tulis macam ni. So awak faktorkan 3. Okey, siapa yang tinggal? X square tolak 6 bahagi 3 jadi 2. 5 bahagi 3 tak boleh jadi 5 per 3. Okey, step pertama settle. Step kedua. Okey, step kedua ialah ambil yang X kuasa 2. Lepas tu awak tambah dengan apa B per 2 kuasa 2. Okey. So step yang kedua. Okey, tengok betul-betul lah sebab yang ni cikgu akan tulis dulu. Yang hijau ni. Oops. Okey, yang hijau cikgu tulis dulu. Salin balik. Okey, tiba-tiba muncul satu perkataan tambah. B. B awak negatif 2. B awak ni sekarang ni adalah B. Negatif 2. Okey, formula dia B per 2 kuasa 2. Lepas tambah kena tolak. Lepas tambah kena tolak supaya dia jadi kosong sebenarnya. Tambah tolak jadi kosong. Ini macam kita masukkan benda asing dalam persamaan tapi tak efek persamaan kita ni. Persamaan ni kalau perasan yang ini sebenarnya nilai dia kosong. Yang ni kalau ni tambah jadi kosong. Tapi kita tak nak buat kerja sia-sia. Kita nak gabungkan dia. Step ketiga. Yang kuasa 2 pertama digabungkan. Kuasa 2 yang pertama digabungkan. So semasa nak gabung tengok dalam bracket ni. Kalau awak dapat negatif, kecilkan jadi negatif 1. So awak akan tulis dalam ni X tolak 1. Kalau dapat positif, tulis X tambah 1. Okey, yang ini boleh ambil kalkulator dan kira. Kira. Bila awak kira, awak akan dapat negatif 1 tambah 5 per 3 dapat berapa 2 per 3 positif. Dapat positif Okey, dapat positif 2 per 3. So, tutup bracket. Okey, ni dah siap dah ni. Tapi tak nak sebab kalau awak perasan tadi bracket dia 1. Ni ada 2 bracket. So, boleh kembangkan tu. Cara kembang dia ialah darab 3 ni masuk ke sini. Okey, 3 tak boleh masuk dalam bracket sebab bracket ni ada indeks kuasa 2. So, dia duduk je kat luar. Dia duduk kat luar dengan masuk dalam beza Kalau dia nak masuk dalam bracket, bracket ni kena kembangkan dulu. So, tak payahlah susah-susah. Letak kat tepi. Okey, bila dia darab dengan 3 darab 2 per 3, 3 ni mati. Tinggal 2. Tulis balik sebelah kiri ni Fx. Okey, ni dah siap. Dah siap soalan A. 2 markah je tengok. Konsep
kena kuat tapi markah dia 2 kat sini. Ini masih kita kata senang sebab 3 ni positif. Dia jadi susah kalau 3 ni pecahan dan negatif. So ni untuk careless agak sikit lah dia punya probability nak careless. Okay, soalan B. Tentukan koordinat. Okay, so cikgu cerita dulu kat sini. Dekat persamaan ini, apa yang ada? Dekat persamaan ni awak kena tahu ada koordinat. Okay, lepas tu yang ini, graf awak senyum. Kalau senyum, koordinat kita titik maksimum ke minimum? Minimum. Kalau senyum, titiknya kat bawah, so minimum. Titik minimum kat sini bacaan dia 1, 2. Tadi negatif 1. Tapi bila keluar jadi positif 1. Kat sini tadi ada tambah 2. Bila keluar sama simbol. Negatif kena tukar jadi positif sebab dia ada pengiraan. Pengiraan dia ialah X tolak 1 sama dengan 0. So X sama dengan 1. 2 ni memang tak ada pengiraan sebab kita menganggap X tu kosong. Kalau X kosong memang kita akan dapat Y 2. So kekalkan je simbol. Tapi kalau yang dalam bracket awak kena kira samakan dia dengan kosong. Okay, so titik minimum 1, 2. Okay, soalan tentukan koordinat turning point adalah turning point N. Ada N. Ada 2 soalan kat sini. So awak akan dapat 2 markah K, P1, P1. Okay, tanpa cara kerja. Tak ada cara kerja kat sini. Okay, kemudian lakarkan fungsi kuadratik yang ini. Okay, adakah sama dengan cerita dia tadi? Sama. So, untuk lakar. Lakar. Okay, lakar ada berapa benda kena tahu? Yang pertama, bentuk graf. Tengok A. Yang kedua, C. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, turning point. Titik pusingan. Okey, dan yang keempat, pintasan X. Pintasan X ni boleh check B square minus 4AC berapa. Okey, so A dah ada? Dah. A awak tadi, yang tadi graf awak berbentuk senyum. Okey, graf senyum. C dah ada? C ni positif 5. Titik pusingan dah ada? Dah ada. 1, 2. Yang belum ada pintasan X. Sebab graf ni kita tak tahu graf ni sebenarnya tergantung ke sentuh pasti X ke, kita tak tahu. Tapi dia senyum. Okay, so kita pun check lah B kuasa 2. Negatif 6 kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab C. Awak akan dapat negatif ke, positif ke, kosong. Ada 3 risiko kat sini. Awak congak je. 36 tolak 12 darab 5, 60. 36 tolak 60. Dapat mana? Negatif, positif, kosong. Negatif. Negatif maksudnya tiada punca, no roots. Kalau dapat positif maksudnya 2 punca. Maksudnya awak kena sentuh graf awak dekat. Kalau macam ni graf awak tergantung. Kalau macam ni graf awak mesti sentuh 2 titik pada paksi X. Kalau kosong, 1 punca. Masa lukis nanti mesti graf awak sentuh 1 titik kat sini. Mesti sentuh 1. So sekarang dia tak sentuh mana-mana paksi X. Okay, dah boleh plan lah graf kita. Okay, so kita pun buatlah graf tadi. Buat paksi dia ada negatif tak? Ada tak nilai X negatif? Kalau tak ada, tak perlu panjangkan. Okay, kita tak naklah awak label Awak pusing dulu jadi satu pusingan. Okay, tadi ingat pintasan Y 5. Yang ni pintasan Y 5. Okay, so kita buat anggaran dekat sini. Graf tu tergantung. Okay, so kat sini kita letak label 1, 2. Koordinat pusingan. Kat sini kita letak 5. Okay, kalau ikut maklumat ni dah lengkap. 2 ni je. Kalau kita kata ada pintasan, kita ada lagi 2 maklumat lah. Tapi untuk kes ni maklumat kita dah kira lengkap lah ni. Dia ada bagi julat tak? Dia nak sampai mana? Tak ada
Kalau dia nak julat, awak kena bagi tahulah sampai sini -1 ke. Kalau dia nak, untuk kes ni tak ada, so tak perlulah. Okay. Okay, so settle. Dan soalan D, jika graf dipantulkan pada paksi X. Kalau kita pantul, kalau boleh jangan conteng pada kertas soalan ni sebab ni ada markah. Pantulan tu dia tak suruh lukis. Dia nak persamaan. So awak macam berangan lah ataupun awak conteng dulu nanti padam balik. Sebab ingat bahagian bawah ni kita dah tak pakai. Okay, so yang ini sepatutnya koordinat paksi X sama ke lain? Kalau pantul. Paksi X dia -1 ke +1? Negatif. Paksi X. Sama kan? 1. Paksi X sama. Ramai guru. Paksi Y dah jadi negatif. Okay, pintasan Y akan jadi -5. Dan dia bagi modulus ke tak ada? Okay, tak ada modulus. Okay, so apa awak kena tukar? Kalau tadi kita punya fx Dia kata fx. Okay, so fx asalnya kita dapat berapa tadi? 3 bracket x tolak 1 kuasa 2 tambah 2. So yang baru akan jadi 3 akan jadi -3. Sebab graf tu dah pantul, dah jadi negatif dah graf dia. Okay, x tolak 1 kekal. Tambah 2 akan jadi -2. So ni nak tulis fx juga pun boleh. Nak tulis y pun boleh. Dia ada sedikit je perubahan. Yang pertama, yang kat depan tu. Sebab bentuk graf dia daripada 3 dah jadi negatif. Sebab graf dah masam. Okay, pintasan ataupun koordinat titik minimum, maksimum tadi pun bertukar paksi y sahaja. Paksi x tak bertukar. Okay, itu je yang berubah dalam cerita ni ya. Okay, so masa exam make sure kalau awak dah terconteng ni, awak kena padam balik ni. Padam balik yang ni. Sebab yang ni tak termasuk dalam graf yang dia minta masa SPM. Awak jangan tulis benda yang dia tak minta. Okay, kemudian graf tadi pastikan ada balik lah. Okay, dan soalan yang terakhir untuk kertas 1. Soalan ni baca dulu. Dia kata fungsi kecerunan. Tangkap perkataan ni. Gradient function. Fungsi kecerunan. Cikgu dah pernah cakap ada beberapa nama untuk pembezaan. Terus buat dia sebagai dy dx. Fungsi kecerunan adalah pembezaan. So dy dx ialah x tolak h per x. Okay, simpan dulu. Kemudian baca lagi dia kata lengkung mempunyai titik pusingan. Okay, titik pusingan ni ada juga dia punya ni. Dy dx sama dengan kosong. Ini tips dia. Ni adalah titik pusingan. Kat mana dia berpusing, kat situ kecerunan kita kosong. Tangent kita kecerunan dia kosong. Okay, dan dia pusing dekat koordinat K6. Okay, simpan dulu. Kemudian dia kata tadi turning point ya. Okay, gradient of the curve. Kecerunan lengkung. Pada satu koordinat lain, ini bukan turning point, ni koordinat lain. 7/2. Okay, so awak boleh imagine jugalah. Awak imagine, kita pun tak tahu graf tu senyum ke masam. Awak anggap je graf tu senyum. Okay, semasa dia pusing kat sini pada koordinat K6. Kalau awak letak pembaris awak. Letak pembaris. So ini kita panggil dy dx kosong. Okay, lepas tu letak lagi satu pembaris pada 410. 410 ni positif. Katakanlah kat sini. Okay, letak kat sini pula dy dx dia ialah 7/2. So sini 410. Okay. Apa maklumat yang awak boleh pakai untuk kes ni? Soalan mestilah nak tanya nilai H dengan K. Okay, apa idea yang ada? Macam mana nak cari, dia cakap nak cari H dan K. Kalau H duduk kat dy dx. Okay, semua graf ni, semua lengkung ni, semua
Semua garisan ni kat mana-mana pun dia berada. Kat mana-mana saja tangent, nama dia sama. Semua nama dia X tolak H per X square. Yang ni pun X tolak H per X square. Yang ni pun sama, X tolak H per X square. Sebab ini adalah fungsi tangent. Ini adalah fungsi kecerunan. Di mana-mana sama. So apa tindakan awak yang pertama? Awak boleh ambil maklumat yang mana? K6 ke 410? Adakah dua-dua ni boleh menyumbangkan jawapan? Macam mana? Macam mana? Siapa ada idea? Okey, katakan awak berminat dengan yang ini. Oops. Awak berminat dengan 7/2. So, boleh tak awak ambil 7/2 ni, awak kata dia ialah fungsi kecerunan tadi X tolak H per X square. Okey, boleh ke tak? Okey. Cuba analisis sikit soalan ni. Adakah 7/2 sama dengan X tolak H per X square? Tak ada respon. Siapa boleh respon? Boleh respon kat situ. Okey, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Boleh lah sebab kan tadi cikgu sebut, mungkin ada yang tak faham statement cikgu. Okey, awak ada lengkung. Okey, berapa kecerunan lengkung? Mesti berdasarkan fungsi. Kalau dia bagi Y sama dengan 4X kuasa 3, maka dy dx ialah 12X kuasa 2. Di mana-mana awak letak garis, katakan awak letak pembaris kat sini. Atau awak letak pembaris kat sini pula. Kat sini mesti tangent lah. Tangent tu macam ni. Awak letak pula mana-mana lah. Mana-mana sahaja kawasan awak letak. Nama dia sama. Yang ni namanya 12X kuasa 2. Ni 12X kuasa 2. Tapi nama dia bukan Y. Nama dia dy. Dy dx ni adalah kecerunan. Boleh juga bagi nama M. Okey. Dan dia dah bagi koordinat. Kat sini dia akan sentuh satu titik. Koordinat dia berapa? Ikut situasi dia. Dan ada satu tempat tu dia kata kecerunan dia ialah 7/2. So statement ni dibenarkan. Macam ni. Okay, so untuk kes ni boleh lah. Maksud cikgu 7/2 sama dengan X tolak H per X square. Okay. Sekejap cikgu padam ni dulu. Okay, so cikgu akan tulis penulisan pertama X tolak H per X square ialah 7/2. Cikgu pilih koordinat 4, 10. Sebab dekat 4, 10, kecerunan dia 7/2. So, cikgu akan gantikan X dengan 4. Okay, so H ni boleh dikira. Sebab dia seorang je unknown. Orang lain semua nombor. So, kiralah step by step. Ini skill. So, skill awak yang memula 4 tolak 7/2. Pindahkan H sebelah kanan. Dah jadi 16. Okay, 8 tolak 7, 1. So, 1/2 sama dengan H per 16. So, H sama dengan 16 naik atas. Tengah darab 16 jadi 8. So, H kita ialah 8. Manakala nak dapatkan K pula. K tadi koordinat dia K6. Kecerunan kosong. Dia tak sebut pun kecerunan kosong. Tapi awak tahu kecerunan dia kosong berdasarkan statement turning point. Sebab tu kadang-kadang soalan ni dia tak bagi maklumat. Kita dapat maklumat tersirat. Ingat perkataan turning point, titik pusingan ialah dy dx kosong. Macam ni. Tangent awak macam ni. Kecerunan dia, akan belajar maths. Kecerunan yang lurus macam ni, kosong. Kecerunan macam ni, infinity. Kecerunan macam ni, positif. Dan kecerunan macam ni, negatif. Ni semua yang tersirat. Ini konsep. Okay, so untuk kecerunan pada titik pusingan adalah kosong. So gantikan persamaan yang sama, X tolak H per X square ialah kosong.
So ambil koordinat K dengan 6, ambil koordinat K. H tadi dah dapat. Sorry. Betul lah. K Okey, kaedah dia ialah cikgu pindahkan 8 ke sebelah kanan. Lepas tu cikgu darab naik atas jadi K kuasa 3. Lepas tu cikgu tengok kalau kuasa 3 kat sebelah sini pun cikgu nak ada satu nombor yang kuasa 3. So nombornya ialah 2. 2 kuasa 3, 8. Atau boleh buat punca kuasa 3 bagi 8 ialah 2. Okey, so K ialah 2. K2 H8. So menjawab soalan A. Okey, sikit lagi. Tentukan sama ada titik pusingan itu ialah maksimum atau minimum. Graf ni lakaran ni lakaran. Kita sketch je. Tak tentu lagi graf ni betul atau salah. Sebab cikgu pun tak tahu ni graf ni sebenarnya masam ke senyum. Ni cikgu nak buat anggaran je. Kemungkinan graf ni masam tapi tak tahu So cara nak tentukan graf ni senyum ke masam ialah kalau awak tak tahu graf tu tak diberi nama Y sama dengan 3 X kuasa 2 ni senyum. Kalau tak ada dia terus bagi dy dx, kita tak nak buat pengamiran. Kita buat d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey, masa nak buat ni kena refer balik apakah dy dx kita tadi. Ambil balik jawapan tadi. X tolak H kita 8 per X kuasa 2. Okey, so D kuasa 2Y ialah 1 tolak berapa? Okey, cikgu akan buat kat tepi ni macam ni. Okey, 8 per X tu kita tak nak. Kita nak bagi X tu naik atas jadi X negatif 2. So, bezakan X dapat 1. Bezakan 8X kuasa negatif 2 dapat. Ni darab jadi positif 16 X kuasa negatif 3. Padam. Okey, ni yang sebenarnya. Kemudian nak pilih yang mana? Pilih koordinat apa yang awak nak. Koordinat dia kata... Okey, K tadi dapat apa? K dapat 2. Okey, gantikan yang koordinat 2 dengan... Tadi ada 2 dengan 6 kan? Okey, mana-manalah katakan awak gantikan koordinat K 2, 6. K 6 tadi K 2. So, awak pun gantikan X tu dengan 2. 16 per 2 kuasa 3. So, jadilah 1 tambah berapa? 16 bahagi 8 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. Okey, 3. 3 ialah lebih besar dari 0. Ini kita macam nak bagi tahu 3 lebih besar daripada 0, positif. Kalau positif, imaginekan graf awak positif. Titik awak minimum ke maksimum? Titik kita kata 2, 6 adalah titik minimum. Maksudnya betul lah graf kita sebenarnya graf senyum. Nak tentukan minimum ke maksimum, kita kalau tak diberi fungsi Y sama dengan apa, cara lainnya ialah buat pembezaan peringkat kedua. Okey. Ingat yang cikgu cakap ayat tu sebenarnya tu adalah statement Buat pembezaan peringkat kedua untuk tentukan nilai titik maksimum atau titik minimum. Kalau dapat positif, minimum. Kalau dapat negatif, bayangkan graf yang masam, dapat maksimum. Okey, dan yang terakhir untuk petang ni, C. Cari persamaan lengkung itu. Barulah dia nak tahu lengkung tu apa nama dia. So, kita ada dy dx sama dengan X tolak 8. Okey, ni Kalau nak cari persamaan tadi ingat, kita buat pengamiran. Pengamiran apa? Pengamiran nilai pembezaan tu. Tadi ingat, tadi awak nak Y, awak ada dy. Okey, ni dah ada. Sekarang kita tak ada yang ni tak ada lagi. So, bila awak pusing ke sebelah kiri, awak kena buat kamiran jawapan pembezaan. Okey, so kamirkan dia. Dia tak ada nilai So, kamiran tak tentu. Kamirkan X dapat X kuasa 2. X ni kuasa 1. Jadi, X kuasa 2 per 2.
Kami kan ni dapat 8 X kuasa -1 per -1 tambah C. Ini adalah Y sama dengan. Okey, simplify X kuasa 2 per 2. Negatif dengan negatif jadi positif 8. Okey, X -1 duduk kat bawah tambah C. Okey, macam mana nak cari C? Ganti koordinat. Ganti mana-mana koordinat. Katakan berminat dengan koordinat 2, 6. So, gantikan Y 6. X 2 kuasa 2 per 2 tambah 8 per 2 tambah C. So 6 sama dengan berapa ni? 4 per 2, 2. 8 bagi 2, 4. So dapat 6 kan? C sama dengan 0. 6 tolak 6. Maka persamaan kita ialah Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 8 per X tambah 0. So tak payah tulis. Okey. Dapat ke tu? Okey, boleh ke? Okey. So cikgu akan stop sampai sini dulu. Sampai soalan kertas 1. Kertas 2 ni kalau ada masa tolong buat dulu. Kalau ikut jadual besok cikgu akan buat kelas pukul berapa 9 ke 10 10 kot nanti kita bincang kertas 2. Kalau dapat bincang soalan daripada nombor 1 lah. Cikgu akan cuba bincang daripada start nombor 1 sampai soalan yang seterusnya. Okey, rasanya awak pun dah tak ada soalan kot. Dah full. Kalau boleh jangan ni lah. Jangan tinggalkan MAT ni. Mesti hari-hari buat. Hari-hari ada knowledge baru kalau boleh. Jangan sikit-sikit je knowledge awak. Okey, cuba bina apa yang mana nak kena hafal tu kita ambil yang kemudian lah. Maksudnya lambat sikit. Dekat-dekat nak exam, lambat sikit pun tinggal berapa hari je lah. Tapi awak dah setting lah mana yang awak nak tahu kemudian. Maksudnya dekat-dekat tu mana yang awak nak hafal. Yang mana awak rasa kena faham pengiraan kena buat awal-awal. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih pada yang join. Semoga dapat manfaat, kemudian dapat jawab dengan tenang. Dapat skor at maths, lulus cemerlang. Amin, insyaAllah. Hari ni 15 Syakban. InsyaAllah kita doa ramai-ramai lah. Okay, so bolehlah beransur. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, Assalamualaikum.